season ni dia beli 100 million untuk Grealish. Fahim, nak tanya sikit. Okey, boleh. Kan sebelum ni Liverpool ada beli-beli player. Ada juga ternama macam Mario Balotelli. Tapi bila beli tak menjadi di Liverpool. Minta komen sikit, adakah kalau kali ni Liverpool jadi macam tu juga, beli player-player yang ada nama tapi tak jadi, dia kena beli player tak ada nama je baru boleh jadi. Itu macam mana? Tapi Balotelli tu dia bukan beli player yang tengah on form, dia beli flop player. Player yang flop daripada masa tu dia beli daripada AC Milan, tak silap AC Milan sebenarnya. Tapi masa dekat AC Milan masa beli AC Klopp itu masalah dia. Dia memang dia beli player dia punya price. Dia takkan beli over the price. Kalau over the price dia tak beli. Dia tinggal je. Itu adalah Klopp punya falsafah. Jadi kalau nak katakan kita beli masa Liverpool beli Balotelli itu adalah star, dia memang star, dia memang famous lah. Cuma dia dibeli dalam keadaan flop. Klopp cuba nak resurrect dia, nak naikkan balik dia, tapi tak jadi lah. Dia punya masalah sebab Balotelli ni bukan masalah dia tak bagus, attitude. Dia masalah attitude yang sangat teruk lah. Jadi macam balik pada soalan Eric tadi, kalau Salah injured, still Liverpool akan impact. Tetapi saya punya pendapat, sejak kehadiran Fabinho dengan Van Dijk, Liverpool ada backbone yang kuat. Yang tak pernah ada dalam masa 20 tahun Liverpool sejak tahun 90-an, lepas era Kenny Dalglish, kita tak dapat game. Kita tak ada betul-betul solid leadership dan solid defensive tau. Van Dijk dapat ada macam itu. Dan kehadiran Fabinho. Sebab itu yang kelemahan MU sekarang. Dia tak ada sebab zaman Liverpool dia pakai formation apa sekarang? 43 sama juga. Sebenarnya kebanyakan tim-tim yang sekarang ni dekat dalam modern football, dia akan evolve dengan 4-3-3. Even Manchester City, MU dengan Liverpool je lah. Even City pun sama 43 juga sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul dia 43. Cuma bila attacking dia akan ubah-ubah. Dan dia banyak pakai roaming player. Manchester sama. Chelsea sebelum ni sama, suka dia tukar jadi 3-5-1 3-5-2 itu pun. Tapi bila attacking, sekarang punya modern football, attacking adalah 43. Itu adalah basic untuk modern football yang kita akan yang biasanya akan dibuat sekarang. Jadi tadi soalan tadi Eric kata tadi Salah injured. Salah injured. Kalau Salah tak ada, siapa ganti? Tak ada ganti. Boleh tak? Tak ada ganti. Barat. Memang kita akan lupakan season tu teruslah. Lah tak ada, Saleh ada. Saleh pun susah juga ni. Sebab dia akan saya rasa Liverpool akan ada kalau dia injured sampai setakat 2-3 weeks, 1 month, still okay. Sebab Liverpool tunjuk season lepas, bila Van Dijk injured, dia still boleh cover dengan kolektif team tu. Tapi bila berpanjangan lama, dia akan ada masalah sebab keserasian dan form tu tak boleh nak control. Season lepas, bila Van Dijk injured, sebulan, 2 bulan lepas tu, Liverpool dapat kekalkan momentum. Tapi bila lama sangat, player jadi macam Klopp terpaksa letak Fabinho defend. Bila dia letak Fabinho defend, nampak sangat game tu dah lari. Sebabkan modern football, defensive midfield sangat penting. Itu yang lack dekat MU. Kalau MU dapat selesaikan masalah tu, Allahuakbar, MU akan kuat. Saya tanya sebab apa? Sebab semua tim yang ada kat sini, semua dia fokus kepada memperkuatkan serangan. Tetapi macam Liverpool selesa. Liverpool tak ada cerita apa-apa. Dia cari Konate je. Mana ada cerita rumours nak cari striker ke apa kan? Maknanya betul-betul dia yakin dengan Firmino, dengan Origi, Salah, Sané, dengan juga Jota. Dia bukan yakin. Liverpool ni masalah finance. Sebab under FSG ni, dia menitik beratkan pasal finance. Dia tak nak Liverpool in debt, buat debt. Dia berbeza dengan Manchester United. Manchester United, dia ada income yang besar. Tak menafikan dalam banyak-banyak tim EPL yang banyak paling income MU. Sebab tu dia mampu untuk sustain dia punya gaji yang besar. Liverpool antara gaji paling kecil antara semua ni. Dia tak mampu nak gajikan player tinggi. Sebab FSG punya konsep dia nak jaga finance tu. MU antara debt yang paling besar. Sebab Glazer punya konsep, besar dia punya credit rating, dia akan buat debt tu. Sama macam apa jadi kepada Barca dengan Madrid sekarang. Bila jadi masalah credit rating ni,
MU ada masalah. MU kalau tidak jaga betul-betul, dia boleh jadi masalah dengan sama macam Barca dengan Real Madrid. Itu yang saya nampak. Berbeza dengan City dengan Chelsea. Chelsea dengan City ni dia ada owner yang tak tahu nak buat apa dengan duit. So dia duit banyak sangat, tak tahu nak buat apa, dia pump saja macam tu. Di satu pertuduhan ni. Bukan pertuduhan, itu adalah konsep dia beli vaksin lah untuk rakyat Malaysia. Itu konsep yang dibuat oleh City dengan City dengan Chelsea yang tidak boleh dinafikan sebab Roman Abramovich sejak Roman Abramovich pegang Chelsea, berapa bilion dah dikeluarkan untuk klub. Bilion tau, kita bukan cakap pasal million. Roman Abramovich dah spend bilion untuk klub. Which kalau kita tengokkan tim lain, tak ada tim yang boleh yang buat macam tu selain daripada Chelsea. Dan sekarang City pun mampu untuk spend big macam tu. So balik pada soalan Eric tadi, kenapa Liverpool tak beli? Liverpool kan tak nak beli, tak ada duit. Even nak beli Konate pun dia kena jual player dulu. Dan dia beli Konate tu dia jual player, nak beli Son Neguez ni pun dia kena jual player dulu. Sekarang ni tengah raise fund, tengah cerita nak jual Origi, nak jual Shaqiri. Dapat duit, dapatlah Son Neguez. Dapat duit, macam itulah kita. Letih kat tengok tim macam ni. Sama macam Arsenal kat ni. Okey, Terima kasih. Saudara Fahim Madin, terima kasih atas Kali respon je. kepada soalan Hendrik. Ya. Lain kali kita kena jemput Arsenal. Arsenal dah petik nama tu, kena jemput lain kali. Arsenal bawa, Sepatutnya kena tapi ada Arsenal bawah sangat. Tottenham. Arsenal ni sebab lama sangat. Tak Nah, payah. Arsenal ni sebab lama sangat dia tak naik ke atas. Jadi Sama juga dengan Liverpool. Tuan moderator Liverpool. silap. Liverpool tahun 2019-20 je tiba-tiba naik. Arsenal Arsenal ada pun macam tu kak. Arsenal Saya ada sebenarnya- apa kalah tau game tau. Kena ingat tu. Invincible. Sebenarnya Arsenal compare dengan Manchester City dengan Chelsea lagi banyak title, 13. City dengan Chelsea 7 dengan 6. Dia dah Google lah tu. Dia dah Dari Google. Saudari Lady daripada tadi cerita Kita sejarah. jangan bercerita Saya pasal cuba nak Saya kalah maklumkan. dengan sejarah. Tapi kena tahu sejarah, kalau tak mati lah saya. ini bukan history channel. Saya nak maklumkan semasa saudara Fahimuddin sebenarnya tadi tengah live, kita ada masalah gangguan live tadi. Hilang sekejap. Jadi kita terpaksa bermula daripada kosong. Tadi kita dah ada lebih kurang 80 share lebih 90 kan. So saya nak minta rakan-rakan di luar sana untuk like dan share perbincangan kita. Sekejap je lah tadi Fahim, tak lama. So Okey, tak apa. saya mengalami kemurungan sementara sebenarnya kerana live tadi tiba-tiba terputus tadi. Mungkin ada pihak-pihak yang dengki dengan keempat-empat. So mungkin peminat Arsenal yang marah tak dijemput pada malam ini. Apa je, jangan burung-burung je. Kita hiburkan diri dulu. Okey. Okey, kita dah live dah. Kita dah live sebenarnya. Okey. Saya nak minta Saleh bagi tepuk satu kat aku. Boleh? Okey. Satu ke? Saya nampak yang berhormat Adun Alamak. Popular saudara Tan Kahing ada masuk ni. Dia penyokong Arsenal sebenarnya. Alamak YB. Kita boleh panggil YB Kahing untuk mempertahankan Arsenal selepas ini. Saudara Fahim, giliran anda untuk cross exam. Raja, Ya, untuk ya. YB Kahang mungkin kita boleh masuk ke history channel kot untuk Arsenal ni. Boleh, insyaAllah. Saudara Fahim, giliran saudara untuk cross exam. Sesiapa saja yang anda kehendaki, silakan. Okey, saya tanya dua soalan terus lah. Satu pada MU, satu pada Chelsea, pada City. Boleh, Kita sila. tak tanya kita, takut lah tu. Bukan, Boleh, sila. Chelsea kemudian kita akan tanya. Sebab nanti takut pening dia. Saya ada soalan mana untuk ni? Chelsea. Saya ada soalan. Okey, soalan untuk MU okey, seperti kita tahulah kan. Dalam modern game football ni, defensive midfield ni sangat penting. Dan kalau apa yang berlaku pada MU sebelum ni, dia punya kelemahan dia ada Matic dulu, tapi Matic masa dia beli Matic tu dah zaman kejatuhan, dah form dah drop. So, siapa kalau player, contohnya player kalau MU nak beli, siapa yang boleh main DM yang solid untuk MU? Untuk MU untuk City pula. Okey, kalau tak dapat Harry Kane, apa nasib City? Okey, itu je. Silakan. Sila Eric dulu. Eric dulu. Okey. Seperti mana tadi Fahim, terima kasih banyak Fahim soalan. Moderator makan ke? Oi, seronok makan. Silakan. Okey. Terima kasihlah soalan tu. Seperti mana? Bro,
Bro, aku tak pernah makan masa live. Aku stres tadi terputus line terus aku makan tu. Jangan jatuh. Okey. Baik, untuk soalan daripada Fahimuddin tadi lah berkenaan dengan defensive midfielder. Saya memang tahu, saya memang dah cakap daripada awal tadi. Manchester United kalau tak ada defensive midfielder pada tahun ini, di mana defensive midfielder yang boleh protect defender dan juga memberikan hantaran-hantaran ke depan supaya dapat attacking players untuk membuat serangan, memang akan mendapat satu masalah lah untuk mendapat kejuaraan. Sebab apa? Kalau kita nampak tahun-tahun lepas pun memang tahun-tahun lepas kita memang nampak Chelsea dia dah start main dengan Jorginho. Nampak bagaimana permainan mereka. Jorginho adalah salah satu player yang bagi saya genius dalam permainan defensive midfielder, di mana dia adalah deep lying playmaker. Dia ambil bola, dia tolong defender, dia passing ke depan. Dia adalah satu player yang kita boleh kata benchmark lah untuk posisi itu. Tetapi kita melangkah jauh lagi ke belakang, benchmark yang lagi power adalah Sergio Busquets, di mana ianya dididik oleh Pep Guardiola sendiri. Pep Guardiola sendiri berkata berkenaan dengan Sergio Busquets. Dan Sergio Busquets, satu quotes yang paling saya suka dengar daripada coach terhadap Sergio Busquets adalah, apabila anda melihat game, anda tak nampak Sergio Busquets. Tetapi apabila anda melihat Sergio Busquets, anda akan nampak game. So dari situ kita menampak bagaimanakah kekuatan seorang defensive midfielder tu bukan saja terletak kepada cara mereka defend, tetapi cara mereka startkan mereka punya serangan lah. So sekarang ni kalau nak kata siapakah defensive midfielder yang kita perlukan untuk menjadi seorang yang boleh shield the defend dan juga boleh tolong attack, memang yang nama-nama yang terbaik semua telah diambil. Nama-nama yang terbaik semua dah main dekat tim-tim yang saya malah nak sebut sebab takut nanti gaduh. So player-player sebegitu memang susah nak dapat, memang rare sekarang. Kalau kita tengok Chelsea, dia ada Kante, dia ada Jorginho, sangat untung. Saya kata terus terang saya untung. Dan pada Liverpool dia ada Fabinho, dia juga ada Thiago. Thiago kalau main control game, basukkan dia lagi kau control game. Dia punya style. Dan juga Manchester City ada Fabinho. So Manchester United sekarang ni apa yang mereka perlukan? Mereka perlukan player yang seakan-akan, sebenarnya bagi saya, setelah saya tengok semalam punya game, saya rasa yang boleh dapat, mungkin kalau cuba boleh dapat, mungkin Wilfred Ndidi. Terus terang saya cakap, semalam Leicester main, saya nampak Wilfred Ndidi sangat bagus, sangat disiplin. Dan juga daripada Brighton iaitu Bissouma. Wan Bissouma. So itu adalah player yang rasa mungkin mereka boleh ambil. Itu adalah daripada mid-level punya level lah. Tetapi kalau lagi tinggi, kehadiran Saul Niguez ataupun Eduardo Camavinga mungkin akan dapat membantu. Sebab Camavinga muda lagi. Kemungkinan besar dia ada tenaga untuk box to box, untuk menghalang segala serangan yang akan dibuat oleh tim-tim lawan lah. Tetapi macam seperti mana Fahimuddin, saya tahu dia tanya soalan tu sebab saya tahu itu adalah kelemahan utama Manchester United pada tahun ini. Kalau mereka tak dapat, kemungkinan besar itu adalah salah satu sebab kenapa mereka tak dapat menang Liga. Sama ada mereka tak skor lebih ataupun mereka bolos banyak. Kerana ketiadaan player yang seakan-akan yang saya sebut tadi. Fabinho, Jorginho dan juga Kante ataupun Thiago. So player-player itu yang saya rasa yang sekarang ni kalau boleh diambil Saul ataupun Camavinga je. Kalau boleh dapat. Tapi nampak macam dah slow je. Sekarang ni macam tak ada. Season nak start dah ni. So kita tengok je lah. Kalau dapat, bagus. Kalau tak dapat, kalau apalah. So itulah jawapan saya bagi soalan Fahimuddin tadi. Saleh, jawab soalan lah. Sebab apa saya tanya soalan tu kepada Eric? Sebab Liverpool berjaya naik sebabkan adanya Fabinho. Itu tak boleh dinafikan. Tanpa Fabinho, Liverpool takkan ada tempat, takkan juara season 2019-2020. Sebab dia destroyer. Dia yang akan patahkan defend, patahkan serangan lawan dan dia laju untuk build attack. So saya tak nampak tu kat MU lah. Betul. Baik, kepada Saleh pula soalan dia. Fred nak buat tapi Fred mungkin tak dapat lah nak buat. Tak dapat jadi lagi lah. Dia tak menjadi. Tak jadi lagi lah. Tak cukup solid. Baik, Saleh pula. Saleh, soalan Fahimuddin. Saya refresh balik soalan dia tadi. Apa akan jadi kalau jawab. Apa dia? Kalau dapat Harry Kane apa nak buat? Kalau tak dapat Harry Kane apa nak buat? Kita Pep ni banyak perancangan yang baik sebenarnya. Dia gini. Memang kalau kita tengok game semalam lah kan. Game semalam dengan Leicester, nampak ketumpulan bahagian serangan tu sebenarnya. Defend mantap.
midfielder mantap dah, keeper tak payah cakap lah kan. Dah memang mantap. Tapi bab serangan sangat mengecewakan. Betul. Kalau tak dapat Harry Kane, apa Pep nak buat? Sebab tu kalau kita lihat, Pep dia beli siapa? Jack Grealish. Jack Grealish ni permainan dia attacking midfielder. Sebab itulah Man City sanggup membayar Jack Grealish dengan harga 100 juta perpindahan. Sebab dia nampak kemampuan Jack Grealish. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kenapa nak beli Jack Grealish kan. Padahal yelah Sergio Ramos sebab dia nak cover Sergio Ramos yang dah keluar. Siapa nak berganti? Kalau kita lihatlah, kalau ikutkan pencaturan yang permainan depan-depan ni selalunya yang akan diaturkan macam contoh Grealish, kemungkinan di situ Foden, Mahrez. Kan? Mahrez ni dia tak nampak agresif sangat. Tapi dari segi taktikal okey, kemas. Cuma orang kata Grealish ni dia agak agresif. Sebab tu kalau striker tak ada, Grealish kena diasah sebagai attacking midfielder ataupun attacking striker yang mantap. Tapi saya rasa Saleh ni tak faham dia punya coach punya planning formation ni. Manchester Okay. City. Saudari Leni menuduh Saleh tak faham. Manchester City, tak faham Pep je. Guardiola punya strategi big defensive thinking. Apabila dia sebut big defensive thinking, memang sangat kurang dia punya attacker. Dan sebab Jadi. itu, kita kena faham dulu strategi coach. Saya tengok ketiga-tiga panelis ni, saya bukan merendahkan, tapi mungkin mereka agak fokus kepada pemain. Sebenarnya pemain itu memang adalah catur. Tetapi yang catur sebenar yang bermain di belakang tabir itu adalah seorang manager atau coach yang mencaturkan formation. Dekat mana kekuatan pemain, dekat mana dia target center midfield, dekat mana dia punya wing nak Leni duduk telah mana. menuduh panelis tak Ini faham. benda-benda yang saya rasa orang kena faham dulu. Macam contoh saya ambil contoh Thomas Tuchel. Dengar Thomas Khalid, Tuchel, Khalid. ya betul. Dengar-dengar ni. Baru sahaja Dia tengok dimasukkan Google di mana Chelsea ni. sebelum ini mengendalikan Paris Saint-Germain dan menang 6 trofi. 2 tahun setengah sahaja di PSG, menang 6 trofi. Dan akhirnya pergi ke Chelsea. Dan kenapa Chelsea ambil dia? Sebab gaya coach lain. permainannya, Tak ada coach lain. cara teknikalnya diserap daripada PSG ke Chelsea lebih kurang sahaja. Dan kemasukan Romelu Lukaku itu sendiri sebenarnya sama dengan strategi coachnya, coach Thomas ni, sebab dia akan menggunakan taktik 3-4-2-1 atau dia more to, dia akan exploit kita punya midfield. Dan itu kita kena faham kenapa pemain-pemain itu berada di sini. Kadang-kadang tadi siapa sebut? Fahiruddin, Liverpool sebut tadi. Dia kata Chelsea suka beli pemain-pemain yang mahal. Betul. Setiap kelab yang ingin berjaya untuk memenangi mana-mana season perlu melaburkan duit. Sebab Manchester City dan Chelsea ini adalah dua kelab yang baru sahaja meningkat pada era 20-an. Tidak sama seperti era Liverpool dengan Manchester United. Sebelum 1950, diorang dah benang macam-macam. Dan saya tengok ramai orang sokong MU ataupun Manchester City, MU dengan Liverpool ini sebab rentetan kejuaraannya. Tetapi dia kena faham, dia kena sedar situasi pada hari ini bukan kejuaraan lepas. Kita nak tengok technical strategi pada hari ini, dan hari ini yang betul-betul absorb the modern football adalah Manchester City dengan Chelsea. Dan saya kena defend lah. Chelsea ni untuk saya pada 2 musim kalah itu, saya rasa satu adalah bila coach dia bertukar, dan caretaker coach hari tu Frank Lampard, dan gagal memberi pulangan kepada Chelsea, dan akhirnya dia ambil Thomas Tuchel. Kenapa dia ambil Thomas Tuchel? Sebab eksploitasinya pemain central midfield yang memang gaya Chelsea ni memang ada pada Thomas Tuchel. Dan untuk Liverpool dengan MU, saya masih lagi tidak nampak gambaran yang jelas apa formation yang bakal dibawa dan bagaimana coachnya akan atur formasi kepada gaya pemain-pemain itu sendiri. Kalau Manchester City, kita nampak Raheem Sterling kat mana, dan kita nampak dia punya tactical ni di mana dia nak letak defensive player dia, siapa attacking, tapi attacking ni kurang lah. Manchester City is a big no. Tapi Liverpool dengan MU masih mengekalkan gaya attack lah. Dan kalau untuk saya, ancaman buat Chelsea itu sendiri apabila ada kelab menggunakan gaya attacking, sebab gaya 3-5-2 ini adalah ideal pressure untuk pihak lawan sahaja. Saya rasa Thomas Tuchel ni mungkin dia akan exploit kat situ lah. Satu soalan. Tadi Salih ni kata Liverpool ni. Salih dah habis ke belum? Dah habis belum? Boleh, dah habis. Boleh.
Saya nak tanya, MU dengan Liverpool ni tim yang dulu baru dah power. So sekarang ni tengah kurang lah kan. Maksudnya sekarang ni Chelsea dengan City yang power kan. Saya nak tanya, dalam 3 season belakangan ni, Liverpool nombor berapa? MU nombor berapa? City nombor berapa? Chelsea nombor berapa? Itu soalan saya. Kalau nak katakan kebelakangan ni, Liverpool dengan Manchester United drop. City dengan Chelsea yang ke depan. Daripada tadi, daripada tadi ni aku lepas, tunggu bau keluar. kalau tengok Sekejap bagi berangkat soalan. Soalan berangkat. kalau tengok season lepas Ni yang 2020, aku tunggu Manchester daripada tadi. City menang nombor 1. Nombor 2 Chelsea? adalah Manchester United. Nombor 3 Chelsea? adalah Liverpool. Nombor 4 adalah Eric senyum Chelsea. Eric. Okey. Senyum dah Eric. Tetapi Sebelum kita tu, kena jelas pada Tak, tahun sebelum tu. season tahun lepas Eric kita senyum, mengalami senyum. isu Eric, pandemik MU dan semua senyum. kelab pun saya rasa tidak Okey. begitu bersedia dengan apa yang terjadi pada tahun lepas lah. Dan untuk saya, siapa sahaja yang menang untuk musim lepas hanya berdasarkan faktor nasib. Okey, Tidak Ui, tidak nasib. banyak kelab Okey. yang betul-betul MC menang ada nasib. strategi pada Okey, waktu tahun baik. lepas punya musim. Baik. Okey. Tahun season 2019-2020? Ha. 2019 Aku dah sampai 20 tak tahu Liverpool nak cakap menang. Itu Okey. pertama kali dalam sejarah betul. selepas kejuaraannya 1989 hingga 90. Betul. Cuma saya nak kata, bukan saya nak kata Liverpool ini tidak Bukan. relevan ataupun MU. Bukan. Dia kita tengok rentak permainannya dikawal oleh dua kelab ni, Chelsea dengan City. Saya tak kata pun Liverpool dengan MU ni tidak memberi saingan. Cuma rentak saingan pada EPL kali ni memang kita nampak these two club sebab dia betul-betul exploit. Dan kalau tadi Fahim sendiri sebut Chelsea dengan City ni gaya dia suka beli player yang player mahal. Itulah pelaburan yang dibuat oleh kelab itu sendiri kerana mereka tahu apa yang coach nak. Kalau coach kata saya nak 3-5-2 formation ini dan saya perlukan striker yang hebat, dan dia ambil Lukaku. Kalau tak, dia tak buat macam tu. Sebab tu saya nak faham Liverpool dengan MU apakah resepi daripada coach itu. Sebab saya tak nampak daripada kelab maupun kalau Ole Gunnar ni daripada current coach MU mungkin saya faham sedikit gayanya. Sebab dia adalah daripada Norway dan gaya permainannya adalah sedikit sebutan attacking. coach Dan pernah mengalahkan Thomas Tuchel di Bundesliga. Saya boleh explain pasal ada MU, tapi peluang. saya takut MU nanti lambat. mungkin faham Lama. MU boleh situasi explain, Thomas MU. Tuchel. Okey. Aku takut lama. Sekejap, Takut nanti okey. sampai esok pagi. Baik. Punya jawapan pun tak jawab lagi ni weh. Saya nak jawab apa saya nak tanya Salih tadilah. Okey. Salih punya jawapan tadi, saya tertarik dengan jawapan Salih tadi. Dia kata dia nak buat macam Guardiola dengan Klopp ni sebenarnya tak jauh beza sangat daripada segi filosofi dia. Jadi, apa yang Guardiola nak buat pada season lepas iaitu jadikan Foden sebagai striker. Betul tak? Jadi season lepas kan? Betul. Itu yang berlaku pada Liverpool pakai Firmino. Nampak tak impact Firmino kat Liverpool? Kurang compare dengan impact Aguero dekat City waktu Aguero ada. Jadi, kalau Guardiola tak dapat replace complete striker macam Aguero, all and out striker macam Aguero, dia akan jadi macam Liverpool. Sebab saya sekarang ni buat comparison seperti dengan Manchester United tadi. Saya comparekan dengan Fabinho dengan kelemahan Manchester United. Seperti di City, saya nampak kelemahan Liverpool juga. Kelemahan Liverpool adalah pakai Firmino sebagai striker. Firmino, yes, he is a good player. Dia boleh pressing daripada atas. Memang tak nafikan itu adalah benda yang tak jarang forward kita yang boleh pressing daripada atas yang sebaik Firmino. Tetapi itu adalah kelemahan utama Liverpool sebenarnya. Tak ada all and out striker. Jadi kalau Manchester City tak dapat gantikan replacement sama macam Aguero, saya tak rasa dia akan mempunyai kekuatan yang seperti ada Aguero. Apa pendapat Salih? Ya, setuju dapat dengan Faimuddin tu. Betul. Sebab kalau kita tengok saya sekarang ni untuk analisis game season ni, saya tengok pada game semalam yang kita lihat memang nampak striker tumpul sangat. Kalau kata bila beli player Jack Grealish ni macam kita nak letakkan dia sebagai attacking midfielder ataupun nak jadikan striker, dia akan jadi macam Firmino lah. Dia kena striker ni dia kena ada pure, betul-betul asli punya striker. Macam Eric sebut macam Van Nistelrooy. Hubunglah dia kat depan. Dia boleh gol kan, sama ada guna lutut dia ke, guna dada dia ke, janji dia akan score. Itu kelebihan striker, kita nak macam tu. Tapi yalah, kita tak tahu, tunggulah macam mana Kane sekarang ni, Harry Kane, ataupun mungkin Man City ada perancangan untuk mencari striker.
Macam Cik Yuslaini sebut lah kan, on paper memanglah sebut defender dan sebagainya. Realitinya, secara praktisnya, kita tengok game kita dah nampak dah apa manager, apa tim tu nak sebenarnya. Betul Cik Fahimudin saya sebut ni? Nah, sebenarnya saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yuslaini tadi lah. Sebenarnya sebab kita ni dah berumah tangga semua. So kita faham. I tak lagi. Sorry. Yang mana lelaki ni saya rasa dah berumah tangga. Tangan sendiri. Mungkin dah berumah tangga, saya tak tahu. Tapi, Okay, saya faham, bila berbicara dengan perempuan, kalau kita cerita pasal benda-benda yang macam ni, mungkin dia akan ada pertikaian sebab dia nak tahu fakta dan juga nak tahu satu benda yang kita boleh lukis, kita boleh nampak. Dan mungkin apa yang dimasukkan terhadap Manchester United tu saya faham. Dia cakap Manchester United, mungkin dia tak berapa nak nampak apa yang Ole Gunnar Solskjaer nak buat. Tetapi apa yang kita nampak, saya sebagai Manchester United supporter, saya tengok dia punya game daripada dulu sampai sekarang, tak tengok boleh nangis, saya punya style. Orang rumah saya pun marah saya kenapa bangun pagi-pagi tengok bola kan. Tapi perasan memang dia sekarang ni memang dia nak cari satu defensive midfielder untuk bermain dan dua attacking, iaitu nak lepaskan Pogba, Fernandes, Van de Beek atau siapa saja. Tetapi dia tak dapat defensive midfielder itu. So apa yang dia nak main 4-1-2-3. So itu adalah formation yang saya cuba katakan lah. Tetapi kalau bercerita pasal Thomas Tuchel tadi, sebab alang-alang dia dah cakap tadi, dia cakap aduh hai tersegiris hati kita. Kita bukan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel yang kita faham antara coach yang up and coming sekarang ni lah. Tetapi kalau dia nak bandingkan dengan PSG yang menang title. PSG menang title pada 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Tahu tak coach dia? Coach dia time-time itu adalah Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, kemudian Thomas Tuchel. So, susah ke nak menang? Kalau anda PSG, letak Frank Lampard dekat PSG pun time tu boleh menang. Sebab apa? Jarak di antara kedua-dua liga ni berlainan. Kita tak boleh samakan Thomas Tuchel pada waktu dia dengan PSG sebab player-players dia memang jauh lagi tinggi daripada player-player yang ada dekat Liga France dahulu. Sekarang memang nampak dia ada sedikit memberikan saingan lah. Tetapi macam saya cakap, kalau dia menang tahun depan, dia menang Liga atau dia menang lagi sekali Champions League, yes, good. Saya respect Thomas Tuchel. Tetapi the based on daripada yang lepas-lepas dengan PSG punya dia punya dengan PSG 6 title. 2 tahun setengah 6 title. Yes, League 1 je pun. PSG senang. Kalau nak menang Liga dekat Liga Perancis memang senang. Memang senang. Tahun lepas je dia orang kalah. Tahun lepas Lille menang. Benda yang senang pun kalah Harik Rare. Tahun lepas dia orang kalah PSG memang rare. Tapi dia orang dah menang daripada 2012, 2013, 14, 15, 18, 19. So nak menang kat sana memang senang. Dia masuk ke sini susah sikit. Lagipun dia masuk ke sini dia susah sikit. Lampard dah setting semua. Dia masuk, dia letak player, dia dah ada Ziyech, dia ada Havertz. Dia dah ada player yang betul-betul Kante, Jorginho, dia ada player yang betul-betul ngam. So kalau tahun ni dia menang lagi, dia menang Champions League, dia dapat challenge, dapat nombor 2 atau dapat nombor 1, memang saya respect Thomas Tuchel. Tapi based on daripada achievement yang dia lepas, susah. Tapi saya tak setuju lah dengan kata Liga Spain ke ataupun Majlis Liga Germany ni kacang-kacang je. Sebab Big Five untuk football Liga Eropah adalah pertama, Premier Liga in England. Kedua, La Liga in Spain. Ketiga, Bundesliga in Germany. Keempat, Serie A Italy. Dan kelima, Liga A in France. Kita bagi kurangkan sikit sebut satu-satu liga. Okay. Bundesliga Germany dan Liga Spain tu sendiri ramai pemain berkualiti dunia daripada Spanyol, daripada Brazil, Amerika Selatan punya player bermain di situ. Dan cuma rating statistik brand value kepada liga tersebut sedikit jauh compare dengan Premier Liga England. Premier Liga England ni kita tahu dia punya brand dia sangat terkenal di seluruh dunia dan ini nombor 1 tau EPL ni. Jadi semua orang fokus kepada EPL tetapi mereka lupa ada 4 lagi liga yang memang sangat top notch di dalam Eropah. Sikit. Ustaz baca talqinnya Ustaz. Lenny, macam ni. Okey. Kalau Lenny tengok pada Ligue 1 France, berapa bajet untuk PSG punya transfer compare dengan other team? Bagai langit dan bumi. Kalau compare kat EPL, dia tak banyak beza. Antara kita kat EPL ada big six. Ada big six team yang kuat, yang sama-sama kuat. Dekat France, satu team saja yang monopoli, yang ada player yang bertaraf dunia world class player. Contoh dekat PSG,
kita ada Neymar, kita ada Mbappe di atas, di bawahnya kita ada Verratti, kita ada total complete world class player. Baru-baru ni PSG beli siapa? Messi pun nak masuk ke PSG. Compare dengan tim lain dekat Liga France. Berapa bajet diorang untuk transfer? Kalau PSG ada 200 juta, tim-tim lain 50-60 juta pun tak ada. Itu adalah Sebab tu kena faham brand, sebab tu awak kena faham brand value untuk liga. Sekarang ni awak tak faham. Awak compare Liga in Spain dengan Premier Liga in England. Kita tahu revolution dia 8,578 hingga compare 3,937. Itu 5,000%, itu 5,000 mata. 5,000 mata sebab tu orang pandang EPL. Orang kurang pandang. Bukannya tidak semegah. Kalau tidak Lionel Messi tak adalah pergi sana. So untuk saya, kebanyakan orang untuk mengulas sport commentator ni, dia kena faham. Satu, awak kena tahu kat mana kelab itu. Dia bermain di liga tu, liga itu sekuat mana brand revenue dia. Brand revenue itu penting. Sebab tu bila orang sebut EPL ni, Chelsea nak menang, MU nak menang. Semua orang tahu itu adalah brand dia. Brand mereka, fanbase dia sangat tinggi kat sana. Compare ke pergi PSG ke ataupun kat Milan ke AC Milan ke, sebab brand revenue itu tidak sama, tetapi kualiti pemain itu sebenarnya sudah sama level, sebabnya pemain-pemain itu daripada negara-negara mana? Amerika Selatan, England. Mereka bila ada transfer player ini sama sahaja sebenarnya. Apa yang saya katakan, untuk sesuatu kelab menang setiap season itu, ia bergantung kepada technical coach. Kita tak tengok pun, kita tak pandang pun siapa Raheem Sterling ke siapa ni, kalau di Chelsea Lukaku, tak pandang pun. Kalau seandainya dia tak faham dengan formation coachnya, sama sahaja pada akhirnya kalah juga. Dan Chelsea ada pengalaman letak pemain-pemain yang terkenal tetapi tidak berjaya mengadaptasi formasi daripada coach dia. Dan untuk saya, orang kena faham lah kenapa saya tanya, awak tahu tak awak punya coach letak formasi apa? Sebab kalau awak tak faham, awak tak tahu kenapa ada pembelian di kelab awak sendiri. Macam Liverpool saya tahu dia play safe. Sebab kalau orang kata Liverpool atau MU tidak melabur banyak, untuk saya tidak. Sebabnya setiap player, setiap kelab top 5 di EPL ini paling kurang 40.5 million euro setiap player. Jadi it's nonsense kalau kata kelab saya bayar sikit je. Cuma mungkinlah awak tengok satu comparison sebab satu pemain sahaja. Untuk saya, orang kena jelas benda-benda tu. Sebab kalau awak tak tahu formation, awak tak tahu konsep liga itu di mana, pada akhirnya awak akan komen awak tak tahu pun. Awak lost cause. Lenny, comparekan Liverpool beli player berapa juta, jual player berapa juta, total net spend. Comparekan semua tim. Comparekan. Okay, kalau awak tanya saya, kalau untuk statistik, Manchester United dengan Liverpool adalah dua kelab yang paling mahal spend untuk atlet. Mungkin bukan transfer player. Awak kena faham bila sebut jendela perpindahan setiap musim, memang akan ada macam Manchester City dan Chelsea. Dia beli mahal-mahal, ambil berapa million untuk dapatkan player mahal. Tapi awak kena faham, dua kelab ini, MU dengan Liverpool ini, dia punya spending, dia punya revenue lebih power, lebih base dia lebih tinggi daripada City dengan Chelsea. Dan City dengan Chelsea ni baru naik di era 20-an. Kalau awak tengok statistik pun awak akan nampak kenapa saya kata City dengan Chelsea ni yang kontrol pada era 20-an, sebab mereka bermain modern football. Kalau Liverpool dengan MU masih menerapkan klasik football dan tidak mengubah cara mereka bermain, maka kalah lah. Tetapi saya tengok MU dengan Gunnar dapat Norway, dia punya coach sekarang. MU saya tahu sebab MU punya coach pernah mengalahkan Thomas Tuchel di Bundesliga. Jadi saya faham dia punya gaya technical formationnya adalah berbentuk moden. Tapi Liverpool saya tak nampak lagi. Sorry to say. So saya akan cakap based on fact sahaja. Lepas ni jangan siapa tanya soalan kat Lenny dah Siapa tanya aku lupa kepala Lenny. Satu soalan lagi. Ada lagi? Tak ada. Ada lagi. Mesti minat saya pula. Kau kena bantai. Korang ni tak tanya pasal Chelsea, tapi tanya pasal benda lain, dia jawab. Nampak? Tanya Okey. Lenny, terima kasih banyak atas kupasan sebentar tadi. Saya sangat teruja sehingga terkesima apabila Lenny mengeluarkan fakta-fakta beliau sebentar tadi.
sebagai pencinta wanita memang saya selalu tak interrupt lah kalau perempuan bercakap kan. Terima kasih Lenny atas kupasan tu. Saya ambil nafas je. Okey, terima kasih Lenny atas respon kepada soalan Fahimuddin sebentar tadi. Saya kira kita telah bersiaran lebih daripada sejam setengah kalau tak silap malam ini. Sekarang dah pukul 11 suku. Saya kira mungkin kita boleh masuk ke pusingan rumusan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak mulakan dengan Lenny dulu. Selaku wanita, saya dapat komen banyak ni yang mengatakan bahawa panelis lelaki terpukul dengan Lenny pada malam ini. Saya persilakan saudari Lenny untuk melakukan rumusan perbincangan pada malam ini, iaitu pasukan mana yang akan memenangi EPL. Dari kacamata saudari Lenny, pastinya beliau akan backup Chelsea. Tapi kalau mungkin boleh bagi pandangan yang jujur, adakah Chelsea akan memenangi EPL kali ini? Silakan Lenny. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator. Untuk saya pun nak backup Chelsea pun sebenarnya saya bukan seorang yang suka backup kelab. Untuk saya seorang pengulas yang lebih suka pada teknikal. Sebab tengok tadi pun saya memang ulas isu teknikal. Dan kalau kata Chelsea adakah mempunyai peluang cerah, saya tak rasa juara tu dapat kat Chelsea lah. Ini pendapat jujur saya sebab ia berkemungkinan akan menjadi tough battle di antara City dengan Manchester United sekali lagi. Kenapa saya sebut City dengan Manchester United? Manchester United membawa Olga Gunnar daripada Norway untuk sentuhan modern football buat pertama kalinya selepas Sir Alex Ferguson. MU memang hilang rentak habis dan akhirnya dia dapat sentuhan daripada Olga Gunnar. Dan saya nampak agak bahayalah sebab Olga Gunnar sendiri pernah mengalahkan Thomas Tuchel dan kalau ikut konsep Manchester City dengan big overthinking defensifnya, sebab dia akan tukar formation based on apa pihak lawan bermain dengan formasi pihak lawan, saya rasa City mempunyai kelebihan. Chelsea mungkin akan jadi underdog untuk season ni sebab untuk seorang coach adaptasi dengan gaya permainan kelab itu sendiri bukan 1 tahun 2, sebab Thomas Tuchel baru datang daripada PSG ke Chelsea pada tahun lepas dan sangat impossible dia boleh angkat terus. Dia mungkin memerlukan 3-4 tahun. Seperti mana Josh Klopp Josh Klopp adalah salah satu contoh. Dia nak angkat Liverpool kembali menang tu, dia memerlukan masa dan bukan masa setahun tu terus menang. So ini yang saya kata, Thomas Tuchel mempunyai peluang tetapi mungkin bukan season ini. Dan saya rasa untuk keempat-empat kelab ini saya masih mengharapkan Chelsea ni bagi saingan sengit lah. Kalau tak boleh janganlah duduk nombor 4, duduk nombor 2 ke nombor 3, bagi wow sikit lah. Itu saja. Terima kasih Lenny atas kupasan ataupun ulasan jujur daripada beliau. Walaupun beliau malam ni memegang ataupun merepresent Chelsea, tapi dia kata persaingan kejuaraan ialah between United dan juga City. Saleh, boleh ke City menang untuk EPL kali ini? Baik. Rumusan daripada kacamata seorang Sahib Usamaha, Ustaz Saleh, silakan. Saya pendek je nak ulas. Sebab kalau perempuan ulas memang panjang, kita dengar je. Itu memang adabnya macam tu. Okey. Silakan. Bini marah, senyap je. Okay. Balik rumah pun mak marah, senyap je. Tu biasa. Kami senyap je. Baik. Kita senang je. Man City senang je. Kita tunggu dan lihat. Sebab Pep ni, dia punya perancangan kadang kita tak jangka. Di luar jangkaan. Dan terbukti, kalau kita lihat pun, sejak dia pergi Barcelona, Bayern Munich dan masuk Liga EPL, dan England pun sehingga dia pergi Euro sampai final, sampai peringkat jauh lah dia pergi, nak senang cerita. Sebab apa? Ada aura Pepnya dekat situ. So kita wait and see lah nanti game akan datang. So kita tengoklah macam mana keputusannya nanti. Itu saja saya boleh cerita. Alright, saya boleh ulas itu saja je. Baik. Terima kasih Ustaz Saleh, Saudara Saleh atas kupasan beliau. Messi ke Ronaldo bro? Apa Messi Ronaldo? Mana lebih baik? Messi ke Ronaldo? Saya rasa Messi dengan Ronaldo tak ada dalam senarai. Saya rasa lah. Okey, siapa pemain terbaik dunia sekarang? Siapa pemain terbaik dunia sekarang daripada kacamata Saleh? Messi. Sekarang ni? Okey, sekarang ni kalau saya nak cakap lah, mesti saya akan cakap Jack Grealish lah. Allahuakbar. Jauh gila.
Tadi lupa nak tanya Lenny. Lenny siapa pemain terbaik dunia? Untuk saya, Lionel Messi. Lionel Messi. Okey. Saudara Fahimuddin. Jawab dulu siapa pemain terbaik dunia? Kang? Pemain terbaik dunia semestinya Virgil van Dijk. Sebab dia Rumusan transform- anda. Sebab dia transform Liverpool. Itu je. Okey. Rumusan anda ada tajuk perbincangan saya pada malam ini. Baik, seperti yang saya kata pada mula-mula tadi, team to beat adalah Manchester City. Tak ada, sebab dia juara tahun lepas dan dia bukan juara tahun lepas saja. Dia konsisten sejak 3, 4, 5 season yang lepas. Dan dia punya point setiap season tu pun dia boleh maintain banyak. Okey. Dan dia ada kekuatan di setiap posisi yang dia boleh tukar-tukar player dan tak ada impact yang kuat pada gameplay dia orang. Jadi untuk apa yang saya punya pandangan, kalau City dapat replace Aguero, so dia adalah contender yang pertama. Untuk contender lain, Manchester United, saya nampak dia adalah contender yang besar untuk season depan ni. Sebab Ole ni dia punya taktikal ni nampak mula-mula macam pelik-pelik, tapi nampak dia ada, sebab dia barunya manager. Dan kita pun tak nampak dia ni, kita ingatkan dia tangkap muat je untuk ganti siapa sebelum ni? Dia ganti Mourinho ingatkan tangkap muat je, rupanya dia ada Dia ada substance je lah. dia punya taktikal yang baik. Mungkin dia ambil daripada Alex Ferguson yang tu. Dan kalau MU dapat defensive midfield yang solid, dia boleh bagi Pogba main freedom, itu adalah game changer untuk MU. Sebab Pogba ni bagus, tapi sekarang ni dia tak dapat freedom yang macam namanya dia dapat kat Juventus. Macam dulu dia punya passing tu tip-top lah. Dia boleh dapat kaki terus sampai kaki. Jadi itu adalah game changer kalau dapat DM. Kalau tak dapat DM, dia mungkin takkan jadi contender yang baik untuk champion. Liverpool dari segi honest speaking, saya tak rasa Liverpool akan juara season ni. Sebabkan banyak sangat probability. Van Dijk belum tentu dapat kembali pada form yang asal. Masalah kecederaan yang Eric cakap tadi, kalau injured 1-2 key player, macam season lepas tadi takkan perginya. Jadi tu terlalu banyak uncertainties dekat Liverpool punya team. Tapi saya yakin dia akan challenge dan insya-Allah Champions League. Okay, thank you. Terima kasih saudara Fahimuddin. Azam Afandi tanya, Raja gelap baca komen itu. Betul, saya gelap baca komen anda sebentar tadi. Saudara Eric, pemain terbaik dunia daripada kacamata saudara. Sekali ikut dari kacamata saya tengok Ronaldo dekat Euro, saya tengok Messi dekat Copa America. Jauh bagi saya. Messi main senang, sangat senang. Senang. Susah. Dia betul-betul bekerja keras. Tapi kalau kau nak cari orang yang kau nak jadi sebagai role model, bekerja keras, hard work, itu adalah. Tetapi kalau in terms of pure talent and skill, always Lionel Messi. Jadi dua kategori yang berbeza, kita tak boleh buat conclusion lah sebenarnya. Yes. Tapi kalau suruh pilih, Lionel Messi. Lionel Messi. Terima kasih Eric. Kesimpulan perbincangan kita pada malam ini dari kacamata saudara, silakan. Okey, terima kasih banyaklah kerana menjemput. Sebenarnya saya ni seorang peminat bola sepak yang sangat tegar lah. Saya memang minat betul bola sepak. Saya tengok semua tim, even Manchester United tak main pun saya tengok juga. So saya memang sangat suka, dan perbincangan-perbincangan macam ni memang akan menimbulkan rasa keinginan saya untuk berborak-borak panjang lah. Tapi tak ada masa. Saya simpulkan, bagi saya untuk pada tahun ni memang tim yang harus dikejar adalah Manchester City. Dia telah meletakkan satu standard di mana standard ini yang korang kena kejar. Tetapi sekiranya dia dapat pengganti Sergio Aguero seperti mana yang Fahim cakap tadi, dia dapat pengganti Sergio Aguero, kemungkinan besar susah untuk kita kejar. Dan kalau pengganti dia pula adalah Harry Kane. Harry Kane tahun lepas top assist EPL dan top scorer EPL. So confirm dia akan membantu Manchester City lah untuk kalau dia masuk Manchester City. Jack Grealish kemungkinan besar impact dia tak sebesar macam Harry Kane, sebab saya masih lagi rasa Raheem Sterling akan main lagi regular daripada Jack Grealish lah. Eric, apabila player bertukar pasukan, adakah dia sebenarnya akan mengganggu rhythm dia sebenarnya? Kita tak ada jaminan bahawa Kane akan perform untuk City. Itu pasal. Tapi kita dah nampak Pep Guardiola adalah satu coach yang sangat bagus. So setakat
player masuk, dia akan ubah mindset player ini menjadi lebih bagus daripada apa yang sepatutnya. Pada mula-mula memang kita takkan nampak lah Jack Grealish akan berubah terus menjadi seorang player yang first 11. That's why dia boleh ambil risiko untuk beli 100 million untuk Jack Grealish. Dia sebagai backup. Dia ada lagi Phil Foden, dia ada lagi Raheem Sterling. So Jack Grealish akan masuk dalam later parts of tengah-tengah season ke, baru dia akan keluarkan Jack Grealish dan nampaklah dia berimpact kat situ. Dan kalau seorang player pergi masuk Manchester City, apa susah nak main bola, semua pandai main bola. Belum lagi Kevin De Bruyne main lagi. Kevin De Bruyne dengan kita lagi seronok tau. So saya rasa tak ada masalah bagi player-player untuk pergi Manchester City terutamanya. So that's why saya kata Manchester City mungkin adalah nombor 1 bagi saya. Dan dalam keadaan yang sangat baik untuk nombor 1. Kalau dia dapat pengganti Harry Kane, pengganti Sergio Aguero lagi bagus. Dan kedua saya rasa adalah persaingan kuat di antara Chelsea dan juga Manchester United. Di mana Chelsea apabila saya dengar dia ambil Romelu Lukaku dah hampir-hampir setuju untuk masuki Chelsea, saya rasa hampir lengkap tim mereka. Kerana mereka mempunyai flanker dan mereka mempunyai midfielder yang padu dan mantap, mereka mempunyai playmaker dan juga defensif yang mantap, dan juga James dan juga Ben Chilwell adalah attacking fullback yang antara yang terbagus. Bukan sahaja di dalam EPL, malah saya rasa di dalam up and coming di dalam Eropah lah. So Chelsea mungkin akan memberikan saingan, tapi bagi saya still lagi Manchester United di atas kerana consistency of players lah. Sedikit consistency yang saya rasa mungkin akan menyebabkan Manchester United akan lebih konsisten dan Chelsea akan kurang sedikit. Sebab apa? Thomas Tuchel ni dia ada history of nak menjaga hati player. Semua player dia main. Dia tak ada kan. Kalau kita tengok player-player midfielder, Kovacic tu bagus tetapi disimpan. Kadang-kadang tak boleh bagi Kante main selalu. So dari situ akan menggugat sedikit lah. So saya rasa kalau ada pun saya rasa Manchester United nombor 2, Chelsea nombor 3. Maaf Liverpool, saya kata Liverpool saya nampak mereka masih statik. Dengan ada Konate sahaja saya rasa tak mencukupi. Dia kena seorang player yang attacking, yang big name, tetapi kalau betul macam Fahimudin cakap dah tak ada duit nak buat macam mana kan. So saja. Tetapi apa-apa pun boleh jadi pada season ini dan semoga saya minta semua kita enjoy je season ni. Dan kalau kena. Kalau Eric, satu sikit Eric. Kalau Saul masuk Liverpool ada impact tak? Saul masuk Liverpool? Akan ada impact tak? Bagi saya kalau Saul masuk Liverpool, saya rasa dia akan memeningkan lagi sebenarnya. Sebab Saul tu dia nak main macam Thiago juga. Thiago pun nak main macam Saul juga. Saya rasa Henderson dah boleh buat kerja Saul. Saya rasa Fabinho dah boleh buat kerja Saul Niguez. So mungkin Saul tu tak perlu sebenarnya. Bagi saya mereka perlu pengganti Firmino, out and out striker, di mana apabila waktu di mana Firmino tak boleh nak pergi, mereka harus memain long ball atau harus main direct football. Player-player yang attacking tu yang dia perlukan. Seperti mana saya merindui Fernando Torres yang dulu. Seperti mana saya tengok Liverpool, saya tengok Liverpool dulu pasal Torres. Dia punya seronok tengok Mamat tu kan. So itu yang diperlukan. Chelsea saya rasa dia akan dapat nombor 3 dan Liverpool nombor 4. Itu mengikut pendapat saya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Shazrik atas kesimpulan akhir perbincangan kita pada malam ini. Saya sebenarnya hari ini terganggu sikit. Apabila live kita tadi hilang tu saya terganggu. So terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita di luar sana yang terus still menonton perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat orang panelis yang begitu dekat di hati saya. Saudara Shazrik Mota, rakan sekelas duduk sebelah saya ni partner in crime. Jadi terima kasih banyak Eric kerana sudi meluangkan masa. Saya dengan Eric ni rapat betul dulu, memang rapat. Dulu sekolah rendah sekali sama dengan saudara Salih juga. Terima kasih banyak. Kita lama tak jumpa. Rupanya kita akan berjumpa di alam maya pada malam ini. Terima kasih banyak saudara Shazrik Mota dan juga saudara Salih Saha, Ustaz Salih. Kepada saudari Leni yang begitu sering tak pernah tolak apa yang kalau saya jemput Leni, memang Leni tak tolak. Terima kasih banyak Leni. Sama juga dengan saudara Fahimudin. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Saya kira perbincangan kita pada malam ini boleh disimpulkan dalam dua perkara. Bola sepak ini adalah satu perkara yang tidak menentu. Mungkin kita ada analisa kita pada malam ini, tetapi ianya akan bergantung kepada keadaan semasa. Keadaan semasa pasukan, keadaan semasa coach, penonton, ketidakhadiran penonton dan sebagainya. Ini akan memberi kesan terhadap prestasi pasukan
secara keseluruhannya. Saya tak bolehlah nak bercakap macam saudari Leni dari segi sejarah dan sebagainya. Tetapi saya setuju bahawa performance sejarah itu boleh meningkatkan minat terhadap bola sepak di seluruh dunia, tetapi prestasi pasukan yang terkini ataupun mutakhir akan menentukan kejayaan pasukan yang sedang bertanding pada EPL pada kali ini. Dan kesimpulan kedua mungkin saya ingin menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini. Saya kira keempat-empat pasukan ini yang layak ke Liga Juara-Juara. Juga mungkin kita boleh perhatikan prestasi mereka di peringkat Eropah, kerana saya kira pasukan daripada England sangat tidak memberangsangkan apabila berada di Eropah. Mutakhir inilah, kalau kita sejarah Liverpool, Manchester itu memang gemilang lah. Jadi saya kira itu saja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada keempat-empat panelis sekali lagi dan juga rakan-rakan yang setia menunggu perbincangan kita. Saya nampak rakan ramai yang respon tentang forum kita pada malam ini. Besok kita tak ada forum. Saya ingat minggu ini kita akan berehat. Saya ingat minggu depan baru kita akan bermula forum dengan topik-topik yang akan kita bincangkan, yang topik-topik terkini ataupun topik-topik hangat yang akan kita bincangkan. Perkembangan politik juga saya kira begitu menarik untuk kita ulas, tetapi kita akan berehat dulu seketika. Kita menunggu masa dan ketika untuk kita ulas berkaitan dengan pelbagai isu yang akan berbangkit. Pengumuman Perdana Menteri pada hari ini juga mungkin menarik untuk kita perbincangkan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam forum yang akan datang. Saya kira itu saja masa yang kita ada. Saya sudah ingat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.